ambil matrix P tolak matrix Q, simple. So kita ambil matrix P, negatif 1, 3, 0, 5. Kita akan tolak dengan matrix Q, ini P, ini Q, simple je tolak. Tak payah pakai kalkulator. So negatif 1 tolak negatif 2. Okay, bila tolak jumpa tolak, kita akan dapat tambah. So dia akan jadi 1. Atas kanan, 0 tolak 6, kita akan dapat 0 tolak 6 akan dapat negatif 6. 3 tolak 1 akan dapat 2. So 5 tolak 3 akan dapat 2. So kalau korang boleh congak dapat macam ni, itulah yang kita nak. So jawapannya nak tulis macam mana? Jawapannya tulis je. Sebab dia minta matrix kan, kau tulis 1, 2, negatif 6, 2. Ni pun boleh. Yang sebaiknya tulislah jalan kerja sebelum dapat jawapan tu. Yang sebaiknya lah. Okay, untuk make sure dapat full marks. Cikgu nak check pakai kalkulator, kau buat guna cara kalkulator pun boleh, nak check lah. Okay, so kedua, soalan nombor 2. Kalau korang tak hentikan saya akan terus je. Okay, kalau ada soalan, just shout out je. So soalan nombor 2 dia kata, kita nak kena cari value M. Nak kena cari value M. Masalahnya M tu dekat bawah kanan sini. Okay, so first thing first, kalau ada perkali dekat luar, darabkan ke dalam. So 4, saya buat jarak sikit. So 4, negatif 3, 4, 6, tolak 0, 14, 10, 2M. Dan dapat siapa? Dapat 4, negatif 6, negatif 17, 10. Okay, baru saya buat dia punya bentuk matrix tu. Alright, so korang nak cari M So M dekat mana? M dekat bawah kanan. So kita akan kacau yang bawah kanan je. So kita ambil 6 tolak 2M dapat 10. So 6 tolak, disebabkan kita nak 2M tu, 6 tu hantar sebelah kanan. So jadi tinggal negatif 2M dekat sebelah kiri. So 10 tolak 6 lah. So negatif 2M sama dengan 4. Now kita nak M kita bukan nak negatif 2M. So kita terpaksa membahagikan dengan negatif 2. Dan kita bahagi negatif 2. Hilanglah M. Hilanglah negatif 2 dekat sebelah kiri. So M adalah 4 bahagi negatif 2 sama dengan negatif 2. Cikgu kat sekolah kamu ajar hantar-hantar kan? Inilah benda di sebalik hantar-hantar tu. So kalau kamu hantar pun dapat benda sama juga. So kita dapat M. Okay. So dia kata, setelah atas sikit. Okay. Saya rasa tak payah salin kot. Just kat sini je mungkin. Okay. Matrix songsang bagi 6, negatif 5, 3, 2 adalah perkara tu. Lepas tu dia minta cari P dengan M. So kalau korang perasan, M dekat luar, P dekat dalam. So ini dia punya sistem. So 6, negatif 5, 3, negatif 2. So ni original. Saya tulis untuk bantu pemahaman. So kita dah buat untuk jadi songsang. Songsang dia apa? M. Negatif 2, P, negatif 3, 6. So boleh guna cara kalkulator dan boleh juga guna manual. So saya nak ajar manual dulu. Saya nak recallkan manual untuk korang. So macam mana nak buat manual dia cikgu? Manual pertama sekali, first step kena cari determinant. Determinant dia adalah 1 per ayam donkey tolak boboi cacing. So 1 per ayam 6 donkey negatif 2 tolak boboi negatif 5. Okay, cacing 3. So obviously kita ada 1 per, depan tu akan jadi negatif 12, belakang tu akan jadi negatif 15. So bila negatif jumpa negatif, kita akan dapat positif. So korang akan dapat 1 per 15 tolak 12. Saya terbalikkan untuk menampakkan 1 per 3 itu. So maka kita dah tahu yang akan duduk kat depan tu sebenarnya adalah M. Maka ini adalah 1 per 3. Sebab siapa? Sebab M tu adalah determinant. Okay, determinant yang kita letak kat depan tu. Alright. So macam mana nak cari yang P pula cikgu? Recall kalau kita ada nak cari dia punya songsang daripada kedudukan A, B, C, D.
kita tukar bentuk dia jadi D naik atas, A turun bawah, negatifkan B, negatifkan C, maka ini yang telah ditukar. So kalau saya sendiri yang menukarkan, okay, 6, negatif 2, negatif 5, 3. So saya tukar bentuk dia, maka negatif 2 naik atas, 6 turun bawah. Okay, lepas tu saya negatifkan 5 dan saya negatifkan 3. Sekarang ni saya pakai mata dia tengok. So tak ada pakai benda lain, saya pakai mata je. 5 tu duduk dekat tempat atas tu. So maksudnya P adalah 5. Okay, itulah jawapan yang kita cari. Ada soalan tak kat sini? Tak. Alright, so P dah jumpa. Tak ada. Alright, next. So dia minta nilai P bagi step yang berikut. Okay, ada dua benda, so kita buat satu-satu. Yang atas tu dia kata P macam tu. So ini simple, saya rasa semua pun nampak. Benda pertama yang saya akan buat, saya masukkan terus 2 ke dalam. So jadi 6 dengan 2 tambah atas tu akan jadi negatif 12, bawah tu akan jadi 3P. Okay, lepas tu dapat negatif 6, 17. So saya punya urusan sekarang nak cari P. So P kat mana? P kat bawah. Saya akan cari yang bawah je. So 2 tambah 3P sama dengan 17 susun. So 3P adalah 15, P adalah 5 untuk soalan A. Untuk soalan B, saya ada sebuah matrix yang perlu didarabkan. Okay, recall kita ada 3P 4. Ini matrix 1 darab 2 dan ini matrix 5 dengan negatif 2. Ini matrix 2 darab 1. Boleh buat, kenapa boleh buat? Sebab sama. So apa yang akan terkeluar? Yang akan terkeluar adalah 1 darab 1 hanyalah sebiji nombor. So kita ambil baris darabkan dengan laju. Okey, ambil baris darabkan dengan laju. So 3P darab 5 kita perlu tambahkan dengan 4 darab negatif 2. So dia akan jadi sebiji nombor. Kalau korang perasan dia akan jadi 15P tolak 8. Okey, lepas tu kalau korang perasan soalan tu bagi benda tu semua dapat 22. Oh, itu yang kita kena link kan. So maksudnya 22 tu adalah 15P tolak 8. Okey, kita susun. So 22 tambah 8 hantar-hantar dapat 30. So 30 adalah 15P, maka 30 bahagi 15 adalah P, iaitu 2. Okey. Dan tak ada soalan? Simple Tak ada. Alright, soalan nombor 4. Special sikit soalan ni. Siapa yang tak faham soalan ni maksudnya dia tak faham songsang. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab determinant, kalau determinant kosong, songsang tak wujud. Sebab apa? Ingat, determinant yang kamu letak dekat depan ni bila darabkan, contoh A negatif 1 songsang. Kalau ini donkey, ayam, negatif B, negatif C. Kalau determinant ni kosong, macam mana? Boleh ke kosong tu kau darabkan kepada step 1, apa jadi? Wujud ke songsang dia kalau kosong tu? Wujud ke songsang kalau determinant korang kosong? Tak. Tak wujud. So itulah clue. Bila dia kata tidak mempunyai matrix songsang, maksudnya determinant dia kosong. So berapa determinant dia? Determinant dia adalah kosong. So kita punya jalan kerja simple je. So ini matrix dia 9P 3 2. Semua orang tahu A, B, C, D yang mana. So saya buatlah determinant dia. So determinant dia adalah 1 per 9 darab 2 tolak P darab 3. Dan saya cantikkan sikit nombor ni. Dia akan jadi 18 tolak 3P. Okay, dan determinantnya kosong. Kenapa? Dan benda ni adalah kosong. Sebab dia tak wujud, songsang dia tak wujud. Maka kita susun untuk dapatkan apa ni? Untuk dapatkan P tu apa?
So dalam arti kata lain, kalau benda ni kosong nak buat macam mana cikgu? Biasanya saya akan swap dulu lah. Saya akan swap. Okay, 1 bagi kosong kosong. So kita ada 18 tolak 3P sama dengan kosong. So saya hantar 3P tu ke sebelah kanan. So dia akan jadi 18 sama juga dengan 3P. So jadikan dia positif. So obviously 3P adalah 18, maka P hanyalah 18 bahagi 6. Pada 3. So P adalah 6. Okay. Ada soalan tak kat sini? Tak ada? Kejap cikgu nak snap gambar. Okay. Kejap cikgu, kejap. Dah cikgu. Okay. Dah cikgu. Alright. So dah snap gambar, saya nak padam. Saya padam dalam 3, 2, 1. So soalan B pula. Dia kata diberi matriks songsang bagi original dia. Original dia 4, 7, negatif 2, negatif 3. Ini original dia. Dia kata songsang dia adalah 1 per K, negatif 3, 2, negatif 7, 4. Cari K. So obviously K tu kat mana? K tu dekat bawah ni kan? Perasan tak? K tu dekat bawah tu. So kalau korang nampak ni, kita jangan spend masa sangat. So kita tahu ada suruh cari determinant. Okay, so obviously determinant adalah terbalikkan dia 1 per negatif 3, sorry, saya guna 4 dulu. So 4 darab negatif 3 tambah 7 darab negatif 2. So maka korang akan dapat cantikkan nombor bawah tu akan dapat tambah negatif 14. So obviously tambah dengan tolak jumpa akan jadi tolak. So dia akan jadi tolak lah. Negatif 12 tolak 16. So dia akan jadi negatif 28. So inilah determinant korang yang duduk dekat semua ni. Semua ni determinant. So kalau kita compare pakai mata, yang kau cari adalah 1 per negatif 28. Soalan bagi 1 per K. So K apa? 28 lah. Negatif 28 lah K. Nampak? Kita compare pakai mata je. Tak ada math pun. Okay? Ada soalan? Tak ada Tak ada. Okay, apa? Siapa nak tanya tadi? Soalan 14 ke 16? Soalan 14. Thank you dengan saya. So negatif 12 tolak 14 jadi negatif 26. Thank you dengan saya. Saya ni kena dibetulkan. Korang kena make sure saya punya matematik tu betul sebab kadang-kadang tu saya nampak 14 saya tulis 16. Tu normal. Okay, moving on. Alright, so muka surat kedua kita dah masuk dekat bahagian B. Biasanya korang akan jumpa soalan macam ni dekat bahagian B. So dah diberi persamaan linear serentak 8x tambah 3y dengan 14, 2x tambah y sama dengan 4, boleh ditulis dalam bentuk matrix. So obviously kita boleh tukar daripada bentuk linear kepada bentuk matrix. Dia minta matrix A yang kat depan ni. Dia minta ni je. Untuk soalan A, dia minta A capital ni, dia nak tu. So kita kena susun. Jangan kalut buat satu 3y sama dengan 14, lepas tu 2x tambah y sama dengan 4. Now dekat sini ada sistem. Sistem dia apa? Kita tengok nombor kat depan tu, kita salin nombor tu. So 8, 2, 3, 1. Itulah matrix A kamu. Dan okey, dekat sini korang kena hati-hati Kalau huruf pertama kau susun x, sini pun mesti x. Kalau sini y, sini pun mesti y. Kau jangan tabur-tabur x je, dia mesti selari. Dan siapa nombor 1? Nombor 1 x. So x akan naik dulu. Siapa nombor 2? Daripada kiri tu siapa nombor 2?
So Y nombor 2. Cikgu kalau kita tukar kedudukan dia akan jadi macam mana? Ni saya nak tunjuk. Kalau saya play around supaya korang nampak beza dia. Kalau saya tulis 3Y tambah 8X sama dengan 14. Dan saya tulis Y tambah 2X sama dengan 4. Okey. Matriks yang akan terkeluar adalah 3, 8, 1, 2 dan huruf yang akan terkeluar adalah YX. Perhatikan beza dia. Perhatikan beza dia. So jangan tersilap Jangan tersilap. So biasanya cikgu mana yang betul kalau macam ni? Kau tengoklah ni. Soalan memang nak X atas, Y bawah. So maksudnya kau pilih lah ni. So kau set up supaya X yang pertama, Y yang kedua dan boleh proceed lah lepas tu. So saya nak tulis sikit lagi. So perhatikan beza dia. Jangan tersilap. So kita tahu sini 14, sini 4. Alright. Dia nak matriks A dah jumpa. So 8, 2, 3, 1. Now jika matriks A darab B adalah B darab A sama dengan identity, dia minta matriks B tu. So bila A darab B sama juga macam B darab A, lepas tu terkeluar identity. So B ni songsang lah. B tu adalah songsang kepada A yang kau jumpa tadi. So dalam arti kata lain, kita kena cari A songsang. So cikgu kalau saya nak terus cari songsang sebab saya faham tapi saya tak nak buat nota apa-apa boleh, nanti kau yang confused. So kau kata anggap, kita kena bahasa Melayu anggap. Atau kalau malas tulis 6 huruf, tulis bahasa Inggeris let. A songsang adalah B. Sebab nak cakap, ni dah nota dia sendiri je. So apa yang kau buat ni sekarang, kau nak cari songsang A yang kau jumpa tadi ni, yang kau anggap sebagai B. Sebab nak tally dengan soalan. Okay, so kita cari songsang dia. So songsang masa B, maka B adalah 18 negatif 3, 2. Determinant dia macam mana cikgu? Determinant dia biasanya saya akan susun dulu. Lepas tu saya conteng sebelah kanan ni nak buat determinant dia sikit. So determinant dia 1 per, tengok yang original, 8 darab 1 tolak 3 darab 2 iaitu 8 tolak 6 iaitu 1 per 2. So saya letak 1 per 2 depan ni. Okay, determinant 1 per 2 darabkan ke dalam, dia suruh bahagi 2 je semula. So 1 bahagi 2 akan jadi 1 per 2, ini akan jadi 1, ini jadi 4, ini jadi negatif 3 per 2. Dah jumpa B. Okay. Lepas tu, ni dah beza. Now, saya nak buat soalan C pula. So, ni A, ni B, soalan B, ni soalan C. So, dia kata, okay, kau dah jumpa kan benda-benda ni semua. Cari X dengan Y. Alright, saya minggu lepas saya dah explain macam mana pergerakan dia semua. So, saya anggap korang tahu X dengan Y yang kita nak cari dari tadi ni adalah apabila kita meletakkan songsang dia iaitu 1 per 2, 1, 4 negatif 3 per 2 didarabkan dengan Cikgu, ya. bukan ke 1 tu negatif? Satu kat mana? Satu kat mana? Kat situ. 1 per 2 negatif 3 per 2 negatif 1, 4. Oh yes, thank you. Thank you betulkan saya. Betul-betul negatif, saya tak perasan. Alright, so dekat sini kita ada determinant dah jumpa, saya padam. So sekarang ni kita nak darab biasa je lah. Cikgu, sebelum darab tu apa yang kita biasa buat? Tolonglah ambil tahu dia punya order. Ni dua, ini dua baris 1. Ini 2 darab 2. So 2 dengan 2 sama ngam. So apa yang nak keluar ni? Apa yang nak terkeluar tu? So apa yang nak terkeluar tu adalah 2, 1. So 2 baris 1 lajur. So cara dia, kita ambil dulu baris dan darab dengan lajur. So dia akan jadi 14 bahagi 2. Okay. Tambahkan dengan 4
darab 3/2. Okay, itu sebelah atas, sebelah bawah dia. Ambil baris, darabkan dengan laju. So dia akan jadi, obviously negatif 1 darab 14 tu saya tuliskan negatif 14, orang tahu 4 darab 4, 16. Okay, so boleh cantikkan nombor. So 7, ni boleh potong, tinggal 2. So 7 tolak 6 ke atas. Mana dapat 6 cikgu? Bila potong 2 dengan 4 tu tinggal 2. 2 darab 3 dapat 6. So kebetulan ada negatif. So 7 tolak 6 ke atas. Ni yang ke atas, yang kat bawah pula 16 tolak 4. Tulis saya cantik supaya korang pun tak pening. Itu sahaja sebab dia. So 1, 2. Maka kita gunakan apa yang korang dapat tadi. So kesimpulannya apa? Kesimpulan dia X adalah 1. So X adalah 1, Y adalah 2. Soalan? Tak ada cikgu. Okay, simple. Tak ada. Okay. Now kat sini soalan ni yang level-level SPM korang juga. So trik dia. Untuk bila kita nak tukar daripada bahasa kepada equation ataupun matematik, terpaksa baca lah. So hari sukan sekolah tu, dia guna kupon nak beli makanan dengan minuman. Lee dengan Ali masing-masing telah membelanjakan RM27 dengan RM25. So ada buah manusia ada 2 orang. Satu Ali, satu Lee. Ada 2 manusia. So Lee spend berapa tadi? Ali spend berapa? So Ali spend RM27. Ali spend RM27. Ali spend RM25. Okay, ni dia punya spending So Lee tu pula beli 3 kupon makanan, 4 kupon minuman. Okay, 3 makan. Saya akan buat nota, ni nota cara saya Saya akan buat ni nota. So 3 makan, lepas tu 4 minum ataupun air lah. 4 makanan, minuman. So Lee pula terbalik kat bawah. Right. So Ali pula dia beli 2 makan, so 5 minum. Soalan A, dia kata diberikan X sebagai harga untuk makanan. So X tu harga makanan, Y tu harga minuman. So maksudnya Ali kena bayar semua makanan dengan minuman dia dengan RM25. Maka dengan daripada clue yang korang tulis ni, kita akan buat setup equation dia. So semua kena RM25. Apa yang si Ali bayar sampai RM25? Dia beli 2 makanan dengan 5 air. So dia spend RM25. Okay, apa yang si Lee belanja sampai RM27? Dia beli 3 lauk dengan 4 air. Alright. So kita telah menulis 2 persamaan untuk mewakili perkara dekat atas. So dan kita telah menulis dalam bentuk linear serentak. Persamaan linear. Ya, kita telah menulis. So soalan. Ada soalan tak kat sini? Cikgu, adakah cara ni cara paling terbaik? Tak, kalau kau faham, buat cara sendiri. Saya suka susun macam ni. Saya akan cari siapa yang terlibat, lepas tu berapa banyak dia orang spend. Lepas tu saya akan pecahkan ikut apa benda yang dia orang makan sampai kena bayar RM25. Lepas tu baru saya buat simultaneous equation. So ini cara saya buat nota untuk diri saya supaya saya tak kelang kabut nak baca. Itu sahaja sebab dia. Okay, next. So soalan B pula, dia kata pakai cara matrix tolong untuk harga bagi 1 kupon dan 1 makanan. So maksudnya X tu 1 kupon 1 makanan. So dia suruh kita cari X apa, Y apa. Itu yang dia minta. So disebabkan spesifik dia minta cara matrix, kau bagi cara matrix. Janganlah kau buat cara biasa. Cara matrix. So keluarkan macam biasa 2, 3, 5, 4. Kau dah susun X kat depan, Y kat tengah. So jangan panik, susun je ikut X, Y sama dengan 25 per pula, 27. Okay, so nak hantar 25 ni ke sebelah kiri ni, betul-betul dekat sini. So kita kena songsangkan dia. So kita pun buatlah songsang dia. Alright, so lajakkan sikit 25, 27 ni.
ready nak letak songsang dia dekat sini. Nanti letak determinant kat depan sikit. Okay, so siapa dah dapat dah songsang dia? Ada orang dapat dah songsang dia? Ada. Siapa dapat dah? Saya. Berapa? Lagi 4 dah 2. Satu per Satu per sampai tujuh. 15. 8 tambah 15. Tolak. Dia mesti tolak. Okay, So daratkan ke dalam. Cikgu, nombor tak cantik lah cikgu, betul ke ni? Dekat sini kalkulator tu akan main peranan. Tapi biasanya kita akan habiskan manual dulu, baru korang buat kalkulator, biasanya. Tapi kalau saya akan suggest untuk pakai kalkulator dulu, nak tengok betul ke tak apa benda semua ni yang korang buat ni. Tapi saya nak tunjuk je jalan kerja kalau orang nak buat manual dulu. So ada apa yang akan keluar, korang tahu akan keluar dua benda. Saya dah readykan dua slot tu. So darabkan je lah. So kita ada 25 akan darab dengan 4/7. So 25 darab dengan negatif 4/7. Okay, tambah dengan 27 yang akan didarabkan dengan negatif 5/7. Lepas tu kita ada 27 yang akan didarabkan dengan negatif 3/7 tambah 27 yang akan didarabkan dengan negatif 2/7. So yang ini saya akan dapat 25 darab 4, 100 bahagi 7. 100 bahagi 7. 100 bahagi 7. Ada 107 lah. Negatif 100/7. Tolak. Nanti saya akan dapat 25 7 darab 5 bahagi 7. Saya akan dapat 135/7. Okay, bawah tu pula saya akan dapat 7 bagi 7. 3. Saya akan dapat negatif 81. Oh kejap, saya ada silap kat sini. Sebabnya saya tak negatifkan dua benda ni. Okay, so tu negatif. Sorry. So hilang. Ini pun hilang. So 5 tu akan hilang. 3 tu akan hilang. 6. So atas yang belakang tu tambah. nilai B dengan C tu kena jadi positif. Betul. So 81/7 ini akan jadi positif kat sini. Okay, ini akan tolak macam biasa. Ini akan jadi 7 darab 2, 54. So ni 54/7. Cikgu, panjang jalan kerja, kenapa tak pakai automatik ke? Terpulang lah. So atas tu kita ada 35 bahagi 7, 54. 81 darab 54. Lama berapa? 27. So 27 bahagi 7. So obviously kita dah dapat jawapan X, Y. So makanan harga dia RM5 satu paket. 27 bahagi 7 kita dapat 3.8. Cikgu nak cek jawapan macam mana? Okay, so cadangan saya. So dah buat dah penat-penat. At least spend time sikit untuk check. Okay, saya nak tunjuk cara check dia.
Alright, so siapa yang pakai calculator ni immediately, okay, keluarkan je. Lepas tu korang boleh try terus. Saya nak clear dulu. Okay, first tekan menu, lepas tu pergi dekat matrix cepat-cepat. Matrix tu nombor 4. Saya masukkan siapa? Saya masukkan yang original, yang A tu, 2534 tu. Saya masukkan, saya tahu dia 22, 2, 5, 3, 4. Okay, ni contoh real life saya tak plan pun apa ni. So korang boleh tengok immediately lepas saya buat, saya nak check jawapan betul ke tak. Okay, A dah masuk dan benda kedua yang saya kena masukkan adalah yang 25 dengan 27 tu. Tekan option, tekan define, tekan 2 nak masukkan. So 2, salah nampak. Saya dah tersalah masukkan, so saya patah balik. Define, matrix B, dia adalah 2 baris 1 kolom. Okay, so 25, masuk 27, masuk, ngam, saya dah ada semua dah. Tekan option, off dulu, lepas tu panggil dia keluar. So susunan dia, songsang kepada yang original tu darabkan dengan B. So saya ambil matrix A, saya tekan negatif 1 ni untuk songsangkan dia, saya suruh darab dengan matrix B. Atas dapat 5, bawah dapat 3. So kat sini ada silap. Kat mana silap dia? Ada dah tu salah satu. Siapa nampak saya silap kat mana kat sini? Kat bawah ni. Kejap. Bahagian darab tu. Bahagian darab kat mana? Yang 27, lepas tu darab 3/7, lepas tu yang 25. Patutnya 25 lah. Okay, thank you. Good eyes. Okay, so 25 darab 3, patutnya 75. So 75 tolak 54, 21. So jawapannya 3. Good. Alright, siapa nak saya tunjuk kalkulator lain ke? Ke dah okey? Tak payah? Dah okey dah. Okay, next. Soalan lain, next page. Okay, ni senang. Alright, so soalan macam ni sama juga. Yang penting saya nak sangat ajar hari ni adalah cara nak tarik information tu keluar. Now Siti dengan Dewi ada dua manusia. So saya akan buat nota, ada Siti, alamak. Saya buat nota simple, ada Siti, ada Dewi. So dia orang beli apa? Roti dengan kek. Okay, kita tahu ada dua benda dia beli. Lepas tu Siti dia beli 4 buku, 4 roti, tulislah roti. Supaya nota. 4 roti, 6 kek. 6 kek. Lepas tu semuanya harga 38. Dia spend RM38 si Siti. Dewi pula beli 3 roti. So dengan 5 kek dan dia spend 30. Dengan ada nota ni confirm takkan silap dah. So dia disuruh pakai apa-apa tak? Dia suruh panggil roti sebagai huruf apa? Tak ada. Saya suka hati saya buat 4R tambah 6K sama dengan 38. Sebab saya faham apa dia. Kalau dia suruh pakai R sebagai X, kau pakai lah. So 3R tambah 5K sama dengan 30. So cara dia simple. Keluarkan dulu. Ingat siapa kat depan, siapa kat belakang. So R dengan K itu susunan dia. So 4, 6, 3, 5, 3, 8, 30. Oh, thank you. Betul, saya silap bahagian darab tadi. Next. So dekat sini, kalau saya akan pakai manual dan juga calculator lah. So siapa dapat R dengan K boleh bagi jawapan terus. Dan saya minta korang check saya punya songsang, betul ke tak? Satu per 2. Thank you. 4 darab 5, 20, 6 darab 3, 18. 20 tolak 18, 2, betul.
So setengahkan semua benda yang ada dekat dalam tu, dia akan jadi nombor yang last sekali yang cantik dia akan jadi 2.5. Ni negatif 3, ni 1.5, ni 2. Cikgu, saya suka pecahan, saya tak suka perpuluhan, suka hati kau. Yang penting kau tahu apa kau buat. Okay, so siapa dapat roti sebiji berapa? Siapa dapat kek sebiji berapa? Okay, ada orang dapat lah jawapan? Tak ada, tak ada orang try, saya tengah kira. Klik. Roti 5. Roti 5, okay. Betul, roti 5. Kek, 3. 3. thank you, good, next. Nah, dapat je soalan macam ni, sebenarnya dia dah bagi tahu kat korang apa dia punya kemahuan dia. Harga per buku dengan bilangan buku. So macam biasa, walaupun dia dah bagi, tetap korang kena tulis sikit. Tulis sikit supaya korang tak kelam kabut. So jadual menunjukkan pembelian buku Encik Zarul. Okey, ada satu je manusia, dia beli buku sejarah. Okey, ada X buah buku sejarah, Y buah buku geografi. Jumlah bilangan buku yang dibelinya ialah 9 buah. Jumlah harga buku yang dia beli ialah 44. So ada satu je manusia, Zarul. Zarul buat apa? Dia beli buku sejarah dengan buku geografi. So kita tahu dia beli X. X tu macam bilangan Okay, X tu bilangan sejarah. Ada X sejarah. Dan dia dah beli Y geo, buku geo. Dan semua dia beli tu adalah RM44. Tu si Zarul punya kerja. Tapi cikgu, itu je ke dia bagi? Apa lagi dia bagi kalau korang perasan? Harga, betul. So, bila nampak kat sini bilangan buku X, bilangan tu bilangan buku tu Y. So maksudnya harga tu kau kena masukkan. Cikgu, nak jadikan 6 sejarah ke nak jadikan X 6 atau 6X? Mana satu yang betul ni, saya confuse. 6X ke 6 sejarah ni? So, fahamkan X tu apa? X tu adalah buah buku. So ini bilangan. Kalau X itu bilang, so kita akan hilangkan sejarah. Sebab Sejarah. itu RM6 satu buku. Lepas tu geografi pun benda yang sama, 4. So buat cantik. So kau dah dapat yang pertama, 6X tambah 4Y sama dengan RM44. Sebab dia bayar RM44 untuk semua ni, buku tu. Next, kalau dia kata ada dua linear equation, dua linear. So kau baru dapat satu. Satu lagi nak dapat daripada mana? 9 tu. Ya, betul, 9. So maksudnya bilangan buku yang dia beli oleh 9. So kau nampak X tambah Y mesti 9 semua dia. So dah siap. Dia dah siap dah dia punya untuk soalan A. Untuk soalan B pula, selesaikan. Okey, sambil korang buat dan korang kira, saya akan tulis jawapan dan check jawapan tu betul ke tak. Sebab nanti habis kelas pergi buat benda lain, tak payah baca buku.
Siapa dapat jawapan boleh shout out lah bagi dia jawapan. Dah? Okay? Saya teruskan? Cikgu nak screenshot dari soalan atas tu. Okay. Okay. Next. So, soalan ni kena buat dengan saya sebab dia menarik, dia lain sikit. So, terus dia bagi beza harga antara 2 batang pen dengan 3 biji pemadam ialah RM5. Lepas tu dia kata jumlah harga bagi 3 batang pen dan 4 biji pemadam ialah RM16. Oh, dia bagi jumlah pula, tadi dia bagi beza. So dengan menggunakan kaedah matrix, hitung harga sebatang pen dan harga sebiji pemadam. So dia nak tahu sebatang pen berapa, sebiji pemadam berapa. Dan kalau korang perasan saya guna colour nak highlightkan sesuatu, korang perasan tak ayat ni dia refer kepada satu benda, lepas tu titik, habis. Dan ayat ni dia refer kepada benda lain. Dalam arti kata lain, satu ayat tu mengandungi clue lah. So warna hijau ayat pertama untuk clue pertama dan warna biru untuk clue kedua. Nah, yang paling senang saya buat clue kedua dulu supaya buat yang senang dulu. So kau nampak yang senang biru, kau buat biru. Harga 3 batang pen. So 3 pen tambah 4 perm rubber sama dengan RM16. Alright. So beza harga 2 batang pen dengan 3 biji pemadam ialah siapa nama ni? RM5. So cara disusun tu penting. Dia letak pen dulu, baru dia letak pemadam. Baru dia letak 3 pemadam. So yang depan akan tolak yang belakang. Saya ulang. Yang depan akan tolak yang belakang sebab dia susun macam tu. Okay, so 2 pen tolak 3 rubber atau pemadam, beza dia RM5. Dah siap. Inilah kita punya persamaan penambahlah tu serentak. Dan inilah cara dia kalau dia ada letak clue, kalau dia letak soalan pasal beza. Baca yang depan dengan belakang. So depan tolak belakang. Okey. Kalau dia letak negatif sampai negatif 5 tu pun ikut je cara ni. Kalau ada negatif tak ada masalah. So dah siap, saya keluarkan pakai cara matrix macam biasa, benda yang simple. Jangan lupa buat nota P tu pen, R tu pemadam. Untuk ingatkan diri sendiri. Pakai kalkulator boleh. Tapi kalau soalan ni contohnya 5 markah, kau pakai kalkulator, confirm dapat 2 markah je. Sebab tak tunjuk. So jangan rugikan diri sendiri lah. Kena tahu dua cara. So 3, 2, 4, negatif 3, keluarkan siapa depan P. So P kat atas, R kat bawah. Sama dengan 16, 5. So macam biasa, kita nak cari PR, kita kena songsangkan original tu. So 1 per something, kita akan darab dengan negatif 3, 3, negatif 4, negatif 2. Dan didarabkan dengan 16, 5. So apa kat bawah tu, tengok original. So kita ada negatif 9, tolak negatif 8. So jadilah negatif 7 plus. Thank you. So cantikkan nombor. Terpaksa sebab kita buat manual. So
dia akan dapat 3/17. Lama sekejap. 3/17, 4/17. Ini kita akan dapat 2/17. Ini kita dapat 3 negatif 3/17. Itu selesaikan. So PR kalau dah selesaikan, korang sepatutnya dapat satu. So conclusion dia pen harga RM4 satu. Mahal pen ni, RM4 satu. Pen apa yang mahal sangat sampai RM4 ni? Pilot. Pilot. Oh, pilot. Satu pen RM4. Satu rubber atau pemadam RM1. Mahal juga pemadam sekarang. Okay, next. Now soalan nombor 4, soalan jenis kebat. Ini soalan terakhir untuk kita hari ni. Dia menunjukkan kadar biasa bagi bayaran masuk seorang kanak-kanak dan seorang dewasa. Saya ulang, kita melibatkan seorang kanak-kanak dan seorang dewasa. So ada satu budak, ada satu lelaki nak melawat zon negara. Okey. Ni jadual ni menunjukkan seorang kanak-kanak punya harga, sorry. Okey. Saya ulang, jadual ni menunjukkan harga seorang kanak-kanak dan seorang dewasa. So kadar biasa kanak-kanak tu, budak tu ada my kit RM10, tak ada my kit RM25. Orang tua tu ada my kit RM30, tak ada RM50. Ni memang harga sekarang tak tahu, PKP ni dah tak tahu apa-apa. So sekumpulan 50 kanak-kanak dan orang dewasa melawat zoo. Berapa orang? Clue pertama dia bagi dah. Ada 50 kanak-kanak dan orang dewasa. So maksudnya kanak-kanak dan orang dewasa semuanya 50 orang. Dengan jumlah bayaran RM600. So 50 orang ni nak masuk kena bayar RM600. So semua pengunjung itu membayar dengan MyKit atau MyCard. Semua pakai MyKit atau MyCard. Semua. So maksudnya adakah yang tak pakai MyKit atau tak ada MyCard? Tak. So siapa yang tak nampak, saya padamkan. So kita akan pakai 10 dengan 30 je. Dengan matrix, so kita guna bilangan kanak-kanak. Kita kena cari bilangan kanak-kanak. Bilangan kanak-kanak dan bilangan orang dewasa. So kanak-kanak saya panggil huruf K bilangan dia. Okay. K tu boleh jadi 1 kanak-kanak, 2 kanak-kanak, 3 kanak-kanak, 4 kanak-kanak. So orang dewasa boleh jadi D. So K dengan D. So daripada 50 tu, clue pertama kita nombor besar tu. So mestilah semua budak campur semua orang tua adalah 50, betul? So clue pertama dah pakai. Next, dia spend, satu group tu spend 600. So mestilah 600 tu korang samakan dengan. Tapi kanak-kanak harga lain, orang tua harga lain. So kanak-kanak pakai berapa yang 10? Orang tua pakai 30. So dah siap. Cikgu simple macam ni je ke? Kalau tak simple kau tak faham. Kalau kau tak faham, bila dalam exam kan, contoh trik dia. Kalau tak faham dalam exam, tinggal lu buat soalan lain dulu. Yang tak faham tu let lu, dia mesti boleh buatnya sebab matrix dia takkan bagi soalan pening-pening. So keluarkan dia punya matrix 1, 1, 10, 30. Cikgu, saya suka nombor besar ke atas. So saya nak tukar, saya nak buat cara saya sendiri, saya tak nak ikut cara cikgu, saya nak buat jadi macam ni. 10 kanak-kanak tambah 30 dewasa sama dengan 600, bawah sebab kanak-kanak campur dewasa sama dengan 50. So matrix yang saya nak keluarkan adalah 10, 30, 1, 1. Boleh ke cikgu? Boleh, tak ada masalah. Dua-dua akan landing dekat jawapan yang sama. Saya ulang, dua-dua akan landing dekat jawapan yang sama given that kau buat tu betul lah. Matrix tu betul. So
So atas K bawah D sama juga dengan 600, 50. Yang atas tu kalau kau nak buat atas K bawah D, jangan lupa atas K yang first adalah K, yang kedua adalah D. So K atas, D bawah dan dia akan jadi 50, 600. Okay. So siapa dah dapat boleh bagi tahu saya jawapan. Saya malah nak hantar. Saya nak masuk dekat benda lain pula sekarang. Okay, so siapa dapat jawapan? Ada orang dapat jawapan dah? Empat lima. 45 dengan 5. Yang 45 tu kanak-kanak, 5 tu orang dewasa. Tepat sekali, good job. So kanak-kanak Riang ada 45 budak semuanya. Orang tua yang terpaksa jaga ada 5 orang. Okay, good job. Nak Apa dia? screenshot. Nak screenshot. Screenshot. Boleh? Yang bawah tak nampak tak apa Okay, thanks. Okay. Now, memandangkan chapter ni saya dah habis saja. Nanti saya kalau macam kelas dengan saya akan cari lagi soalan. Kita buat macam orang kata apa? Touch and go lah. Bila buat chapter lain juga. Now, soalan cepu mas. Apa lagi chapter nak bincang? Saya nak tahu apa lagi chapter yang korang perlukan bantuan. Kita buat apa? Kita buat, saya akan stop sharing. So korang dah boleh start. Ada orang tanya. Cikgu, tak faham langsung. Apa dia? Chapter 5. Chapter 5. Dah okey. Ada orang minta chapter 5. So yang lain ada nak minta lain? Ada juga. Ikut je cikgu. Penjemahan. Chapter 5. Kekongruen. Payah sangat. Okey, Dia kongruen. cikgu bab 5. Susah. Ke cikgu lah. Sekejap saya tengok. Bab 5 kongruen. Okey. Jom kita borak sikit. Siapa faham kongruen tu apa? Bentuknya sama. Ya, sebiji. Kembar. Kongruen tu kembar. Bahasa matematik kongruen. Bahasa Melayu kembar. Bahasa orang putih twin. Bahasa kampung sebiji. So, Translation. Translation. So translation menggerakkan benda tu. Okey, boleh? Bab 5 kita masuk nanti. Nanti saya akan hantar dia punya apa ni? Dia punya tugas lah untuk kita masuk bab 5 minggu depan. Okay, cikgu. Cikgu. Alright.